Jalan Muar Segamat bukan sekadar laluan penghubung biasa di peta Johor. Bagi mereka yang sering memandu di situ pada waktu malam, ia adalah satu ujian mental yang menuntut keberanian luar biasa, terutamanya apabila bulan disembunyikan oleh awan tebal. Di kiri dan kanan jalan hanyalah kegelapan pekat yang ditutupi oleh ladang kelapa sawit dan kebun getah tua yang siolwalahla memerhati setiap kendaraan yang lalu. Ramai pemandu lori memilih laluan ini untuk mengelak bayaran tol. Namun bagi segelintir pemandu khusus, perjalanan mereka membawa beban yang jauh lebih berat daripada sekadar barangan komersial. Mereka adalah pemandu lori jenazah, ditugaskan untuk membawa pulang jasad yang kaku ke kampung halaman untuk pengebumian terakhir. Suasana di dalam kabin lori pada jam 3 pagi selalunya sunyi sepi, hanya ditemani bunyi dengusan enjin diesel yang berat dan kasar. Namun, kesunyian itu kadang-kadang menipu. Bayangkan Anda sedang memandu bersendirian, mata tertumpu pada jalan yang berliku, tetapi pikiran Anda tidak boleh lari daripada membayangkan apa yang sedang berlaku di ruang kargo belakang. Anda tahu ada tubuh manusia di sana, terbaring diam di dalam keranda kayu. Tetapi persoalan yang sering bermain di minda pemandu-pemandu ini bukanlah tentang mayat itu sendiri. Sebaliknya, tentang apa yang mungkin ikut menumpang di atas bumbung lori atau berdiri di tepi jalan menunggu peluang untuk mendekat. Apa yang Anda akan lakukan jika Anda menyadari bahwa Anda sebenarnya tidak memandu berseorangan malam itu? Kisah pertama ini berlaku kepada seorang pemandu bernama Rosli, seorang lelaki muda yang baru setahun jagung menceburkan diri dalam kerjaya membawa lori jenazah ini. Pada malam kejadian, jam di papan pemuka menunjukkan tepat pukul 2 pagi. Rosli sedang dalam perjalanan dari hospital di Muar menuju ke sebuah kampung pedalaman di Segamat. Jalan raya pada waktu itu lengang, tiada satupun kereta lain yang kelihatan. Hanya lori Rosli yang membelah kabus nipis yang mula turun menyelimuti permukaan jalan. Di kiri dan kanannya, pokok-pokok getah tua berdiri tegak seperti barisan tentara hantu. Dahan-dahannya yang runcing kelihatan seolah-olah ingin menggapai cermin lorinya. Rosli Kuba menenangkan hatinya dengan mendengar radio perlahan. Namun tumpuannya mula terganggu apabila dia menghampiri satu selekoh tajam yang dikenali penduduk tempatan sebagai kawasan keras. Semasa memusingkan stering untuk mengambil selekoh tersebut, ekor mata Rosli menangkap satu pergerakan di cermin sisi sebelah kiri. Dia menyangka ia mungkin hanya pantulan cahaya papan tanda atau beg plastik yang tersangkut pada dahan pokok. Namun, apabila dia memberanikan diri untuk menjeling sekali lagi ke cermin sisi, jantungnya si kenakan berhenti, berdegup. Di tepi jalan berdiri satu susuk tubuh berbalut kain putih lusuh. Rambutnya panjang mengurai menutupi wajah. Rosli Kuba memujuk hatinya bahwa itu hanyalah mainan tidur. Tetapi realiti seram itu menjadi semakin nyata apabila satu bau yang sangat kuat tiba-tiba menusuk masuk ke dalam kabin lori. Bau itu bukanlah bau minyak diesel atau bau hutan. Sebaliknya ia adalah bau bunga kemboja yang sangat harum. Seolah-olah ada seseorang yang meletakkan bunga segar tepat di sebelah hidungnya. Bulu roma di tengkuk Rosli meremang serta-merta. Dia tahu tingkap lorinya tertutup rapat. Jadi mustahil bau itu boleh masuk dari luar, melainkan benda itu sudah berada di dalam bersamanya. Dalam keadaan panik, Rosli Kuba menumpukan perhatian sepenuhnya pada jalan raya, memaksa kakinya menekan pedal minyak dengan lebih kuat. Namun, naluri manusia yang ingin tahu memaksanya untuk melihat cermin pandang belakang di dalam kabin. Kali ini, dia tidak melihat jalan raya di belakangnya. Melalui pantulan cermin itu, dia melihat susuk wanita tadi
bukan lagi berada di tepi jalan. Sebaliknya, makhluk itu sedang bertenggek di atas bumbung bahagian kargo lori. Betul-betul di atas tempat keranda itu diletakkan. Wajah makhluk itu tidak kelihatan, tetapi rambutnya yang panjang berterbangan ditiup angin, seolah-olah sedang menikmati perjalanan itu. Rosli merasakan darah gemuruh menyirap ke mukanya. Dia berzikir di dalam hati, memohon perlindungan sambil tangannya menggigil memegang stereng yang terasa licin oleh pelus sejuk. Lori yang berat itu dipacu laju menuruni bukit, melanggar segala logik keselamatan jalan raya karena ketakutan yang amat sangat. Dia tidak berani mengangkat muka atau melihat cermin lagi. Hanya selepas dia melepasi sempadan kawasan ladang getah tersebut dan melihat lampu jalan kampung yang samar-samar di kejauhan, barulah bau Kemboja itu hilang serta merta gangguan itu berhenti begitu sahaja. Seolah-olah wanita itu terikat pada kawasan tersebut dan tidak boleh melangkah keluar. Rosli sampai ke destinasi dengan wajah pucat lesi, namun dia memilih untuk mengunci mulut, tidak menceritakan apa yang dilihatnya kepada keluarga si mati, demi menjaga aib dan ketentraman jenazah yang dibawanya. Jika Rosli diganggu secara visual, pengalaman Pak Samad pula jauh lebih menyiksakan jiwa, karena ia bermain dengan pendengaran dan psikologi. Pak Samad bukanlah orang baru dalam bidang ini. Dia adalah seorang veteran yang sudah lebih 20 tahun memandu lori jenazah dan mendakwa dirinya sudah lali dengan segala jenis gangguan. Namun, malam itu hujan turun dengan lebat sekali di Jalan Muar Segamat, memaksa Pak Samad memandu dengan sangat perlahan. Bunyi hujan yang menimpa bumbung lori dan jalan raya yang basah mencipta irama yang membosankan. Namun ia cukup untuk menyembunyikan bani-bani lain di sekelilingnya. Pak Samad sedang membawa jenazah seorang lelaki tua yang meninggal dunia akibat sakit tua. Satu tugasan yang sepatutnya mudah dan tiada risiko. Segalanya berubah apabila lori itu melalui kawasan berbukit yang sunyi di sebalik bunyi hujan yang lebat. Telinga Pak Samad menangkap satu bunyi asing. Ia bermula dengan perlahan tuk, tuk, tuk. Bunyi itu datang dari arah belakang, dari bahagian kargo yang dipisahkan oleh dinding besi nipis dari tempat duduk pemandu. Pada mulanya, Pak Samad menyangka ia mungkin bunyi peralatan menukar tayar yang longgar, atau mungkin penutup keranda yang bergegar akibat jalan yang tidak rata. Dia coba tidak mengendahkannya dan terus memandu. Namun, bunyi itu tidak berhenti. Malah, ia menjadi semakin kuat dan semakin jelas rentaknya. Ia bukan bunyi benda bergegar. Ia adalah bunyi ketukan yang disengajakan. Tuk, tuk, tuk. Pak Samad mula berasa tidak sedap hati. Bunyi itu siulihala. Ada seseorang yang sedang mengetuk dinding keranda dari bahagian dalam, meminta untuk dilepaskan. Dia coba merasionalkan keadaan dengan berpikir mungkin ada tikus atau hayuan kecil yang terperangkap. Tetapi akal warasnya menolak teori itu. Ketukan itu terlalu kuat, terlalu bertenaga untuk seekor hayuan kecil. Ketegangan memuncak apabila radio lori yang sedang memainkan lagu-lagu lama tiba-tiba bertukar frekuensi dengan sendiri. Lagu klasik itu lenyap, digantikan dengan bunyi desiran statik yang bingit dan menyakitkan telinga. Di sebalik bunyi statik itu, Pak Samad si Kenekan mendengar suara sayap-sap. Orang merintih kepanasan. Walaupun hatinya berdebar kencang, rasa tanggung jawab sebagai pemandu profesional memaksa Pak Samad untuk memberhentikan lori di bahu jalan. Dia perlu memastikan muatannya selamat dan tiada apa yang pecah atau rosak. Dengan berbekalkan lampu suluh dan payung, dia turun ke dalam hujan lebat. Dia berjalan ke bahagian belakang lori dengan langkah berat. Tangannya menggigil sedikit semasa memegang kunci pintu kargo. Apabila pintu dibuka,
Dia menyuluh ke dalam ruang gelap itu. Keranda itu masih berada di tempat asalnya, terikat kemas dan tidak terusik. Tiada apa yang jatuh, tiada hayuan, dan tiada tanda-tanda pencerobohan. Namun, sebaik sahaja Pak Samad hendak menutup semula pintu itu, cahaya lampu suluhnya menyinari bahagian dalam pintu besi lori tersebut. Nafasnya tersekat. Di permukaan besi, bahagian dalam pintu itu kawasan yang sepatutnya kering dan tertutup rapat sepanjang perjalanan terdapat satu kesan tapak tangan yang basah dan berlumpur. Saiz tapak tangan itu besar, seolah-olah seseorang telah menahan pintu itu dari dalam, atau kubah menolaknya keluar. Pak Samad tergamam. Dia tahu kunci pintu itu hanya boleh dibuka dari luar, dan tiada siapa yang boleh masuk ke situ tanpa pengetahuannya. Tanpa membuang masa memeriksa lebih lanjut, dia menghempas pintu lori itu sekuat hati, menguncinya, dan berlari masuk semula ke tempat pemandu. Dia meneruskan pemanduan tanpa menoleh ke belakang lagi, membiarkan soalan tentang siapa pemilik tapak tangan itu kekal menjadi misteri yang tidak mahu dijawabnya. Kisah terakhir ini menimpa seorang pemandu muda yang akibat kesilapan teknikal pada sistem navigasinya tersesat jauh dari laluan utama yang biasa dilalui. Kerana ingin cepat sampai ke destinasi sebelum subuh, dia mengambil keputusan berisiko untuk melalui sebatang jalan lama yang berliku berhampiran tebing sungai. Satu laluan yang sudah bertahan-tahan ditinggalkan oleh kendaraan berat. Lori jenazahnya merayap perlahan di atas aspal yang retak seribu, dikelilingi semak samun yang tinggi mencecah bumbung lori. Semuanya kelihatan terkawal, sehinggalah dia tiba di sebuah jambatan besi usang yang sempit. Tiba-tiba, enjin lori mati mengejut betul-betul di tengah jambatan tersebut, mematikan segala bantuan kuasa stering dan brek, meninggalkan dia terkandas dalam kegelapan total. Suasana bertukar menjadi hening yang menakutkan. Bunyi hutan malam seperti cengkerik dan unggas yang tadinya riuh rendah tiba-tiba mati, seolah-olah alam semula jadi sedang menahan napas ketakutan. Hanya bunyi air sungai yang mengalir deras di bawah jambatan memecahkan kesunyian, membawa aura sejuk yang mencengkam tulang. Pemandu itu Cuba memutar kunci enjin berkali-kali, namun hanya bunyi klik kosong yang kedengaran. Lampu hadapan lorinya mula berkelip-kelip. Sekejap terang benderang, sekejap malap seperti nyawa-nyawa ikan. Dalam remang cahaya yang tidak stabil itu, matanya terpaku pada satu objek di hujung jambatan. Satu susuk tubuh tinggi lampai, hitam legam tanpa wajah, sedang berdiri kaku di tengah jalan, menghalang laluannya. Makhluk itu tidak bergerak, tidak bernafas, dan kakinya kelihatan tidak memijak tanah. Pemandu itu serti-merta menyadari bahwa itu bukan manusia, sesat maupun haywan liar. Itu adalah penunggu kawasan tersebut, entiti purba yang menjaga sempadan sungai dan marah kerana kawasannya diceroboh pada waktu yang salah. Dia teringat pesan arwah neneknya tentang adab masuk ke tempat orang. Jangan sesekali menegur, mencabar, atau menyuluh tinggi. Sebaliknya, tunjukkan rasa hormat dan minta izin laluan. Dengan tangan yang bergetar hebat, dia tidak menjerit ketakutan. Dia menarik napas panjang dan menekan hun sekali sahaja, satu bunyi pendek dan tajam sebagai tanda hormat. Mulutnya terkumat kamit membaca ayat suci di dalam hati, memohon perlindungan Tuhan daripada gangguan setan. Ajaibnya, sejurus selepas bunyi hon itu bergema dan hilang di telan hutan, enjin lori kembali menderum hidup dengan lancar. Namun, makhluk itu masih berdiri tegak di situ, tidak berganjak walau setapak. Pemandu itu tiada pilihan lain selain memandu terus ke hadapan, memperjudikan nasibnya. Dia memejamkan mata sesaat. Apabila muncung lori meluncur laju,
menembusi susuk tubuh tersebut. Tiada bunyi dentuman fisikal, tetapi seluruh kabin lori menjadi sejuk beku dalam sekelip mata, dan bau hanyir lumpur sungai bercampur bangkai menusuk hidung. Setibanya di kawasan terang di pekan berhampiran, dia memberanikan diri memeriksa lori. Tiada darah, tiada kemek, tetapi pada bampar besi hadapan yang keras itu terdapat 3 kesan cakar yang panjang dan dalam, membuktikan bahwa apa yang dilanggarnya tadi adalah sesuatu yang nyata dan sangat berbahaya. Jalan Muar Segamat menyimpan 1001 misteri yang tidak mungkin dapat dirungkai sepenuhnya oleh logik akal manusia. Kisah-kisah ini menjadi peringatan keras bahwa kita berkongsi dunia ini dengan makhluk yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Jika Anda terpaksa memandu melalui jalan sunyi ini pada waktu malam, ingatlah satu peraturan mudah. Jangan sesekali menegur apa yang Anda lihat, dan jangan sesekali memandang cermin belakang terlalu lama. Penghormatan kepada yang hidup dan yang mati adalah kunci keselamatan Anda di jalan raya. Tekan butang like dan subscribe sekarang jika Anda mahu lebih banyak kisah jalanan yang menyeramkan.